السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المحمود بنعمته، المعبود بقدرته، البالغ سلطانه، النافذ أمره في سمائه وأرضه، الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأحكمهم بعزته وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته وعلى إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat sama-sama menyambung lagi siaran langsung dalam program Perlis Mengaji, yang mana siaran langsung ini berkenaan dengan ilmu-ilmu daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam masa kita tak boleh nak pergi masjid dan kita tak boleh nak keluar dari rumah kita, nak pergi ke tempat-tempat kerja dan tempat-tempat nak mengaji dan tempat-tempat yang lain untuk aktiviti harian kita, kita boleh duduk dalam rumah untuk buat macam-macam aktiviti yang bermanfaat. Seperti kita mengikuti siaran-siaran yang seumpama ini, yang dapat memberikan manfaat dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sebab itu tak ada lah alasan bagi orang yang kata dia tak ada masa, dia tak ada tempat untuk mengaji. Nak mengaji ilmu agama ni, zaman lah ni banyak dah saluran. Tak payahlah kata nak pergi masjid kalau kata malas nak pergi masjid sangatlah. Ataupun nak pergi luar negeri dia, luar negara dia nak pergi mengaji ilmu tempat yang jauh daripada tempat tinggal dia. Dia tak mau pergi dengan alasan-alasan yang tertentu. Tak apalah kalau tak mau pergi pun boleh mengaji dalam rumah. Lah ni banyak siaran-siaran pengajian agama ni boleh tengok secara atas talian dalam internet, dalam TV pun ada. Cuma rajin, malas, mau tak mau saja. Terutamanya mengaji Quran ni. Ramai orang kita bagi alasan tak berhenti baca Quran sebab dia tak mengaji dulu-dulu daripada kecil dengan betul. Ataupun dia malu nak mengaji, dah tua-tua ni malu nak mengaji. Apakah lagi alasan dia nak bagi, sedangkan dalam internet, dalam TV dan sebagainya, dalam rumah kita sendiri pun kita boleh belajar ilmu-ilmu agama ni. Orang Islam kena mengaji Quran, kena baca Quran bagi boleh. Kita ni orang Islam, baca Quran bagi betul, belajar Quran bagi boleh. Bagi alasan macam-macam, tak mau baca Quran, tak kerti baca Quran, tempat mengaji tak mau pi. Tak apalah, boleh duduk atas katil sambil baring. Duduk dalam rumah, duduk saja-saja, boleh buka internet. Hak lain kita boleh tengok, benda lain boleh tengok, cerita lain boleh tengok. Hak mengaji Quran kita tak mau tengok. Walaupun di sana adanya perbezaan antara orang yang betul-betul pergi mengaji, dia pergi tempat mengaji sungguh, dia duduk situ mengaji, dan antara orang yang dia tak pergi pun, dia pakai alat-alat yang canggih zaman lah ni, ada macam-macam alat-alat bantuan belajar. Ini semua merupakan alat untuk memudahkan kita, untuk kita mencapai satu tujuan, iaitulah untuk memahamkan kita tentang ilmu agama dan untuk beramal dengannya. Itu tujuan dia. Tujuan belajar ilmu agama ni untuk kita mengangkat kejahilan dari diri kita dan orang lain. Liraf'il jahli an nafsihi wa an ghairihi, angkat kejahilan diri kita dan daripada orang lain, dan untuk memahamkan ilmu agama serta mengamalkannya. Itu tujuan kita belajar ilmu agama. Itu tujuan. Itu matlamat. Itu objektif ataupun ghayah. Tujuan dia sama. Cuma di sana ada jalan-jalan, ada alat-alat yang berbeza-beza. Alat dia banyak. Jalan dia nak capai tujuan yang sama tu banyak alat. Ada yang pergi mengaji di masjid, ada yang mengaji di universiti, ada yang mengaji
di sekolah, pondok dan sebagainya. Dia pergi mengaji. Dia duduk di tempat mengaji. Ada yang mengaji mengikut siaran-siaran langsung ataupun atas talian, pengajian secara online, atas talian, di internet. Dia pun dapat ilmu. Ilmu dapat dan dia boleh beramal. Dan mungkin kefahaman dia berbeza. Mungkin orang yang duduk mengaji melalui atas talian ni lebih faham, lebih daripada orang yang pi tempat mengaji. Duduk dengan guru, dia duduk dengan guru. Mungkin dia tak faham lebih daripada apa yang orang mengaji di atas talian ni. Mungkin dia lebih faham dan dia boleh dapat beramal dengan baik bila dia faham. Tetapi yang beza dia ialah dari sudut pahala. Dari sudut tujuan kita sama, kita nak dapat ilmu, kita nak faham agama dengan betul, kita nak beramal dengan ilmu tu. Alat dia macam-macam. Alat yang ada dengan alat kitab dia, dengan pena, dengan pen, dengan buku, kertas, kitab dan sebagainya. Alat ni macam-macam. Alat bantu untuk mudahkan kita belajar. Untuk kita fahamkan ilmu agama, sesuatu ilmu untuk diamalkan tu. Alat banyak. Yang tujuan dia semua sama. Iaitu untuk kita tafaqquh fid din, fahamkan agama, wal amalu bih, dan kita nak beramal dengan agama, dengannya. Kita nak amalkan dengan hukum hakam agama ni, kita nak faham dan kita nak amal agama kita. Maka jalan dia, alat dia banyak, tujuan dia sama. Cumanya di sana ada bezalah. Kalau kita pergi mengaji di tempat mengaji sungguh, duduk dengan guru, dengan penuh keringat kita, duduk dalam majlis ilmu, dan kita duduk seorang-seorang dalam rumah kita, duduk mengaji dalam internet atas talian tu. Beza memang ada lah. Iaitulah antaranya beza dari sudut pahala. Itulah yang disebutkan oleh Al-Alimul Allamah Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bila ditanya apa beza antara orang yang mengaji dalam internet ni dan dia pi betul-betul dalam majlis ilmu. Apa beza antara dua golongan ni? Iaitulah beza dia antaranya ialah pahala. Pahala lah beza dia. Sudah tentulah pahala tak sama dengan orang yang pi duduk dalam majlis ilmu. Dia berjalan ke masjid, berjalan ke tempat pengajian dan duduk dalam majlis ilmu. Sudah tentulah berbeza antara orang yang duduk atas katil ataupun duduk seorang-seorang dalam rumah dia. Dia tidak duduk dalam majlis ilmu. Dia mengaji melalui atas internet ataupun rakaman-rakaman kuliah yang tertentu. Dia mengaji melalui itu. Adapun dari sudut tujuan dia, kita sama. Barangkali orang yang mengaji macam tu mungkin dia lebih faham. Dia duduk di rumah, ilmu masuk dalam rumah dia, TV ada, internet ada. Mungkin dia lebih faham daripada orang yang pi tempat mengaji ilmu. Ada apapun tuan-tuan, kita zaman lah ni tak ada alasan lah kita tak mau nak mengaji agama, tak boleh baca Quran. Pasal apa tak reti baca Quran ni? Sebab malu nak pergi mengaji. Kita boleh pakai alat bantuan. Alat bantuan mengaji ni macam-macam lah ni. Mula daripada baca huruf satu-satu, huruf hijaiyah Al-Quran, huruf hijaiyah bahasa Arab daripada alif, ba, ta, tu kita boleh mengaji melalui online ni. Banyak sangat. Takkan hak taratu pun tak boleh nak mengaji. Kalau kita malu sangat, dah tua pun kita kata, dah besar dah, tua dah, nak mengaji, tak mau mengaji dah. Malu. Sedangkan dalam rumah kita ni, Allah Ta'ala bagi pelbagai nikmat, pelbagai kemudahan. Kemudahan yang ada depan mata ni kita tak mau guna untuk manfaatkan, terutamanya untuk kita fahamkan agama kita dan beramal dengan agama. Demikianlah sedikit sebanyak mukaddimah kita pada petang ni. Saya bagi mukaddimah sikitlah, no. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pada kemarin dulu kita cerita tentang hutang daripada ayat Quran, ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 282 pada 2 hari sudah. Kemarin dulu kita cerita panjang lebar ayat tu, cerita tentang sistem pengurusan hutang yang mana Quran ajak. Sebab itu dalam agama kita, bila kita nak bercakap bab agama, bila kita nak beramal dengan agama, kita kena ambil sandaran yang betul. Dalam agama ni tidak dapat tidak, sudah tentulah kita kena rujuk. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah-sunnah Nabi SAW. Barulah kita dapat kepahaman agama yang betul. Bila rujukan kita betul,
Sebab itu bila nak mengaji agama ni mengaji daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Sebelum kita pergi lebih panjang, tuan-tuan yang dah mula ikuti siaran ni, tuan-tuan boleh buka Quran. Ambil Quran, kita akan baca muka surat 49. Tuan-tuan boleh buka muka surat 49, juzuk yang ketiga suratul Baqarah. Juzuk yang ketiga suratul Baqarah ayat 283. Ayat 283 muka surat 49. Kita akan mulakan dengan ayat 283 dululah. Cakap mana dan. Kalau boleh kita nak perhabis satu muka surat tu pasal ada doa-doa dalam muka surat ni. Kalau boleh kita nak perhabis satu muka surat. Tapi kita akan cuba semampu mungkin setakat mana kita dan. Saya pun akan baca pelan-pelan. Dekat tuan-tuan, tuan-tuan tengok betul-betul. Paling kurang kita nak mengaji ni, nak mengaji tafsir. Contohnya pada petang ni kita akan baca tafsir. Tafsir Ibnu Kathir. Kita di samping itu kita nak kena connect kitab-kitab ulama, kitab-kitab rujukan muktabar dalam kita nak memahamkan agama ni. Antara kitab rujukan yang muktabar di dalam tafsir, boleh kita rujuk tafsir Ibn Kathir, tafsir Al-Quran Al-Azim yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Ni kita bawa kitab petang ni, iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Kalau tak ada tafsir pun paling kurang tuan-tuan bukalah Al-Quran. Kita kalau boleh mengaji ni kita tak dengar saja. Kita ada bahan depan kita. Contohnya kalau tuan-tuan pergi mengaji di mana-mana tempat, di masjid, tuan-tuan tak ada kitab tafsir, nak beli kitab tafsir tebal, banyak jilid, mahal, tuan-tuan tak mampu. Paling kurang bawa tadah kitab Al-Quran terjemahan. Buka Al-Quran terjemahan ni, contohnya saya bawa Al-Quran terjemahan ni. Kena ada sedia, pasal kita bukan faham. Kalau baca gitu bukan faham. Quran ni kena ada terjemahan paling kurang. Kalau nak mengaji tafsir, kalau tafsir kita tak mampu beli, paling kurang pun kita pi menadah terjemahan Quran. Bawa terjemahan Quran tu, kita dengar huraian daripada Tok Guru urai tafsir Al-Quran tu. Pada bedang ni saya akan baca yang setakat mana dan lah. Sebab masa pun kita tak panjang, kita akan baca setakat mana dan. Pada 2 hari sudah ataupun minggu lepas, kemarin dulu kita mengaji bab hutang. Kita baca daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, sistem yang Allah Ta'ala ajak kepada kita bagaimana kita nak menguruskan hutang, yang mana hutang ni kita tak boleh lari. Nabi SAW sendiri pun dia ada hutang. Sampailah ke baginda wafat sendiri pun, baginda wafat masih ada lagi barang cagaran, barang jaminan duduk ada dekat orang Yahudi di Al-Madinah. Bagaimana Nabi SAW pun sendiri berhutang untuk mencukupkan keperluan baginda Nabi SAW, terutamanya bab makan. Nabi nak bagi makan kepada ahli keluarga baginda, Nabi pun berhutang. Maka di sana hutang ni, orang yang bagi hutang ni adalah sunnah, dan orang yang berhutang ialah harus hukum dia. Sebab itu Al-Alimul Allamah Al-Syeikh Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau yang terkenal Fiqhus Sunnah, dia kata hutang ni, orang yang bagi hutang ni adalah satu jenis pendekatan, satu jenis taqarrub ilallah. Dia kata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Syeikh Sayyid Sabiq rahimahullahu ta'ala di dalam bab hutang, dia menceritakan tentang pensyariatan hutang ni. Dia kata orang yang bagi hutang dekat orang ialah salah satu daripada jalan at-taqarrub ilallah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya satu benda yang baiklah, satu amalan yang baik. Kita bagi hutang dekat orang kerana kita memudahkan urusan orang dan meringankan beban orang. Kerana memberi hutang ini ialah kita berlemah lembut. Orang yang bagi hutang ni, dia bersifat berlemah lembut kepada manusia. Dia kasih kepada manusia dan dia berikan kemudahan dalam urusan manusia. Dan dia memberikan jalan keluar kepada duka, kepada serabut, kepada duka cita, kesedihan yang menyelimuti orang lain. Maka orang yang memberi hutang ni adalah satu perkara yang baik. Yang mana Al-Imam Sayyid Sabiq kata bertaqarrub kepada Allah Ta'ala.
Kerana orang ni bagi berlembah lembut, orang ni kasih mereka, sudah tentulah dia bagi hutang, dia bagi orang tu berhutang dengan dia ni bagi dalam keadaan berlemah lembut, bagi dalam keadaan kasih sayang, dan dia sudah tentulah nak memudahkan urusan orang lain, bagi dengan rela hati, dan ia menjadi satu sunnah Nabi SAW. Ia merupakan sunnah. Dia merupakan satu perbuatan yang baik. Dan orang yang memberi hutang kepada orang lain ni, dia mengeluarkan orang lain daripada keadaan yang menyusahkan. Dia memudahkan orang lain. Dia mengeluarkan orang lain daripada keadaan duka cita. Orang duduk tengah tak ada duit, tiba-tiba dia minta hutang, dan dia bagi orang yang bagi hutang tu, dia bagi dengan cara yang mudah. Maka dia pun melepaskan seseorang itu daripada duka cita, duit tak ada, dan keadaan serabut kepala dia nak cari duit mana, tiba-tiba ada orang yang memudahkan urusan dia bagi hutang dekat dia, maka dia dapat melepaskan diri daripada kesusahan dan kesedihan. Maka apabila Islam mensunnahkan, kata lagi Al-Imam Sayyid Sabiq rahimahullah di dalam fiqh sunnah, apabila Islam mensunnahkan dan mencintai orang yang mengqiratkan ni memberi hutang lah. Kalau dalam hutang ni dalam kitab fiqh kebanyakan dia namanya bab al-qirad. Kita bagi hutang dekat orang. Maka dalam waktu yang sama sesungguhnya ia juga dibolehkan untuk orang yang diberikan qirad dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh. Jadi orang yang buat hutang, kita tak ada duit ni, kita nak berhutang dengan orang, maka harus hukum dia. Duit tak ada, kita nak berhutang dengan orang, harus dan tidak makruh kita berhutang dengan orang. Sebab Nabi SAW sendiri pun ada berhutang untuk memudahkan urusan, untuk mencukupkan keperluan baginda Nabi SAW. Kerana dia mengambil harta ataupun menerima harta untuk dimanfaatkan dalam usaha upaya menutupkan keperluan-keperluannya, dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala. Bukan dia nak ambil terus, bukan dia saja-saja nak hutang. Kita ni contoh tak ada duit nak belajar, nak beli keperluan, nak beli kereta, nak beli rumah, bukan saja-saja nak hutang. Kita pun niat nak bayar balik, dan kita bayar mengikut jadual yang telah ditetapkan. Contohnya kita hutang dengan pihak bank, pihak keuangan, pihak institusi keuangan yang tertentu. Kita berhutang dengan syarikat-syarikat keuangan yang tertentu. Sebab apa kita berhutang? Bukan saja-saja nak berhutang. Sebab kita nak mencukupkan keperluan-keperluan kita, nak tutup keperluan-keperluan kita, dan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan kita. Sebab itu kita hutang, dan kita nak kembalikan balik. Bukan kita hutang, niat tak mau bayar terus. Yang tu perkara yang amat dicela oleh Nabi SAW. Jangan sampai kita berhutang, kita niat tak mau bayar dah. Yang sepatutnya kita berhutang, maka kita niat untuk dibayar, kita bayar semula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mudahkan urusan kita untuk bayar balik, dan kita ikut jadual-jadual hutang yang ditetapkan oleh institusi keuangan yang kita berhutang itu. Kita bayar ikut jadual dia dengan baik. Bukan kita nak ambil terus. Maka dengan itu hukum dia harus dan tidak makruh pun kita berhutang. Maka orang yang memberi hutang tu dapat pahala banyak. Dia memudahkan urusan orang, dia mengeluarkan orang daripada kesusahan, maka dia bagi hutang. Maka hukum dia sunnah, dan perkara ini adalah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Alimul Allamah Al-Syeikh Sayyid Sabiq rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Fiqhus Sunnah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, kalau boleh saya nak baca hadis-hadis Nabi SAW yang banyak supaya mengambil pengajaran daripada pengurusan hutang piutang ni. Yang sepatutnya memanglah kita kena baca Quran, ambil hukum hakam ni daripada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Sebelum daripada itu, kita akan baca dulu ayat yang berikutnya, iaitu ayat 283. Ia rentetan daripada hutang. Ayat hutang yang kita baca dulu, dia mengandungi hukum hakam yang penting yang terdapat di dalam ayat 283. Pada kemarin dulu kita baca ayat hutang yang satu muka surat penuh tu, 282. Yang mana hutang ni Allah Ta'ala kata suruh tulis. Allah Ta'ala suruh datangkan 2 saksi lelaki. Kalau tak ada 2 saksi lelaki, ada 2 orang perempuan dan seorang lelaki. Dan juga Allah Ta'ala suruh tulis. Allah Ta'ala suruh tulis hutang yang kecil ke hutang besar. Hukum hakam pengurusan tu kita dah baca pada 2 hari sudah. Pada hari ini kita akan sambung lagi rentetan daripada ayat itu.
dia berkesinambungan daripada ayat yang kita baca pada kemarin dulu, iaitu ayat 283 juga mengandungi hukum hakam yang penting. Kita sebut pada kemarin dulu, riba dengan hutang tak boleh lari. Riba dengan hutang tak boleh lari. Ayat-ayat dia duduk dekat-dekat. Begitu juga ar-rahnu. Benda apa ni yang dikatakan sebagai ar-rahnu ni? Kita duk dengar orang syarikat ar-rahnu, kita duk pergi tengok tepi jalan, kok kangak ada tulis ar-rahnu. Ar-rahnu apa benda ni ar-rahnu? Ada bank-bank juga buka ar-rahnu dalam bank depa kan. Benda apa ni yang dikatakan ar-rahnu? Kita baca Quran, kita tengok apa yang Quran kata tentang apa yang dikatakan sebagai ar-rahnu. Apa kaitan dia dengan hutang ni? Pada kemarin dulu kita baca ayat panjang hutang ni. Tu hutang. Kalau dalam istilah fiqh sebut al-qirad. Ni hari ni kita nak baca ar-rahnu. Ayat 283. Saya nak baca poin-poin penting daripada tafsir dan daripada kitab fiqh sunnah, daripada hadis Nabi SAW. Nak bagi kita faham dulu apakah konsep hutang dalam Islam. Apakah konsep asas ar-rahnu dalam Islam ni, nak bagi kita faham dulu. Kadang-kadang kita tengok kat tepi jalan orang tulis ar-rahnu, kita tak tahu apa benda ar-rahnu ni, kita pun tak nak berurusan. Tapi ia mengandungi hukum yang tinggi, hukum yang besar, yang penting di dalam Islam dan di dalam khususnya dalam bab hutang. Kita akan baca ayat 283. Yang ada Quran boleh tengok. Sepatutnya kita ada Quran lah. Baru mudah kita faham. Bila kita baca Quran, kita baca terjemahan, lebih faham Quran tu. Sebab kita ada terjemahan sekali. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan jika kamu bermusafir dan kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah dia ada barang jaminan yang dipegang. Farihanum maqbudah. Inilah daripada ayat inilah farihanum maqbudah ar-rahnu. Quran kata kalau kamu bermusafir, kemudian kamu tak ada orang, walam tajidu katiban, kamu tak jumpa orang nak tulis hutang kamu duduk dalam perjalanan musafir ni. Kan pada dulu kita baca ayat Quran, Allah Ta'ala kata kalau ada hutang, kena tulis. Tiba-tiba kita duduk dalam permusafiran. Ataupun luar musafir. Bukan musafir pun. Walaupun ayat ni khusus bersebut tentang musafir. Sebab itu ada beza ulama'. Ada ulama', sebahagian ulama' salaf, disebut dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, mengatakan bahawasanya ar-rahnu ni dia berlaku dalam musafir saja. Sebahagian ulama salaf mengatakan begitu. Ada yang mengatakan umum, walaupun dia tidak musafir, boleh ada di sana ar-rahnu, iaitulah barang cagaran ataupun gadaian ataupun barang jaminan. Maka kalau kita tak ada penulis ataupun kita tak tulis, maka boleh juga kita jadikan barang jaminan, cagaran sebagai alat untuk kita jadikan dia sebagai cagaran dalam hutang piutang kita. Apa makna ar-rahnu ni sekali kita baca. Kita papih ayat Quran dulu. Kita papih ayat Quran dulu. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang, tetapi jika sebahagian daripada kamu mempercayai sebahagian yang lain, hendaklah yang boleh dipercayai itu menunaikan amanahnya, yakni hutangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Wala taktumus syahadah, dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, kerana barang siapa menyembunyikannya, wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian, kerana barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya kotor berdosa. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Yang tu kita baca terjemahan. Kita baca ayat Quran, ayat 283 dan terjemahan dia. Lah ni kita nak buka pula tafsir. Saya nak buka tafsir Al-Quran Al-Karim, Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala. Apa Al-Imam Ibnu Kathir rahimahullahu ta'ala kata dalam ayat ni? Kita nak bagi faham lagi ni. Sebab itu kita baca tafsir sikit. Dia kata, wa in kuntum ala safarin, bila kamu
dalam satu perjalanan musafir, kamu buat hutang. Kamu musafir, mungkin tak cukup duit, dia berhutang. Tapi tak jumpa orang yang nak tulis. Walam tajidu katiban. Yaktubu lakum. Orang yang nak tulis untuk kamu ni tak ada. Bila kamu berhutang ni, ketika kamu bermusafir, maka tak ada orang yang nak tulis untuk kamu. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu an bila menafsirkan ayat ini, Al-Imam ataupun sahabat Nabi Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bila dia tafsir ayat ni, dia kata au wajaduhu walam yajidu qirtasan au dawatan au qalaman, ataupun wajaduhu, dia ada orang nak tulis ni, ada. Kita tengah musafir, kita tak cukup duit, kita hutang dengan kawan kita dalam bermusafir, ataupun kita hutang dengan orang lain yang ada duit. Kita ada orang nak tulis tu, ada. Walam yajidu qirtasan. Tapi hak tak ada tu kertas pula. Kertas nak tulis tak ada. Au dawatan, tinta nak tulis tak ada. Dakwat nak tulis tak ada. Au qalaman, pena pula tak ada. Ataupun pen pula tak ada. Orang nak tulis tu ada. Kita pun boleh tulis. Tiba-tiba kertas pula tak ada. Pen tak ada, dakwat tak ada. Itu kata Al-Imam Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Maka farihanum maqbudah, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Barang jaminan yang dipegang. Boleh pegang barang jaminan tu, diberikan kepada orang yang bagi hutang. Farihanum maqbudah. Itulah yang dikatakan sebagai ar-rahnu. Ar-rahnu barang yang dipegang. Ar-rahnu, barang jaminan yang dipegang tu. Itu maksud ar-rahnu. Ar-rahin, orang yang bagi barang jaminan tu. Kita buat hutang, kita ni nak berhutang, duit tak ada. Kita ada barang, sesuatu barang yang berharga. Barang jaminan ni, barang yang berharga, yang boleh disimpan, yang kita nak ambil balik. Kita buat sebagai cagaran, sebagai barang jaminan dahulu. Kita bagi dekat orang yang kita minta duit, kita nak berhutang dengan dia. Kita ni ar-rahin. Orang yang ada barang jaminan tu, kita nak berhutang dengan seseorang, maka kita ni ar-rahin, orang yang pegang barang jaminan tu, kemudian kita bagi kepada al-murtahin. Al-murtahin ialah orang yang bagi duit kat kita nak pinjam. Dialah yang akan pegang barang jaminan kita. Barang jaminan ar-rahnu tu, tiga istilah berbeza tu. Ar-rahin, al-murtahin dengan ar-rahnu. Itu kalau istilah fiqh lah. Tuan-tuan kalau tak faham pun tak apalah benda ni. Istilah-istilah fiqh ni tak apalah tuan-tuan, tak boleh pun. Yang penting tuan-tuan faham konsep asas. Apa yang dikatakan sebagai ar-rahnu, barang cagaran jaminan ni. Tuan-tuan bagi faham konsep asas tu sudah. Sebab ni hukum hakam penting ni dalam bab hutang piutang ni. Maka di sana ulama-ulama tafsir kata ayat yang sebelum tadi, ayat yang panjang tadi ni, hukumnya Allah Ta'ala kata suruh tulis tu. Maka ulama-ulama kata, ulama tafsir kata ayat inilah hadhil ayatu nasakhat ma qablaha. Ayat inilah yang telah memansuhkan hukumnya ayat yang sebelum tadi. Ayat sebelum tadi kan Allah Ta'ala suruh tulis. Bila hutang, kita kena tulis. Tiba-tiba mai ayat ni, kalau tak ada orang nak tulis, boleh pula kita pakai barang jaminan. Maka ayat ini ulama tafsir kata telah memansuhkan hukum daripada ayat yang sebelum tadi. Maka sebab itulah jumhur madhahibul arba'ah, ulama mazhab yang empat, mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, itu ikut urutan. Kalau nak sebut mazhab ni, kalau nak ikut urutan, mula daripada mazhab Abu Hanifah, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad ibn Hanbal. Empat mazhab ni, jumhur empat mazhab mengatakan hukum dia tidak wajib tulis hutang. Sebab ayat ini telah memansuhkan ayat hutang tadi yang panjang tu. Sebab Quran kata kalau tak jumpa ada orang tulis, boleh bagi barang jaminan, barang cagaran untuk dijadikan jaminan sebagai transaksi hutang kita tu. Kemudian kita baca lagi farihanum maqbudah. Kalau tak jumpa orang nak tulis, pen pun tak ada, kertas pun tak ada,
maka bolehlah kita bagikan barang jaminan, barang cagaran kita. Ai falyakun badalul kitabah, maka barang jaminan itulah ulama tafsir kata sebagai Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu kata sebagai badalul kitabah, sebagai ganti kepada tulis tadi. Nak tulis tak ada pensel, tak ada kertas, tak ada alat nak tulis. Sebagai nak buat satu perjanjian kata kita ni berhutang, tak ada alat pula, maka boleh dijadikan sebagai barang jaminan. Badalul kitabah. Farihanum maqbudah. Barang jaminan tu sebagai ganti kepada tulis. Ai fi yadin sahibil haqq, maka barang jaminan itulah diberikan kepada sahibil haqq, tuan punya haknya. Maka wa qad istadalla biqauli farihanum maqbudah ala anna ar-rahna la yalzimu illa bil qabdi kama huwa madhhab al-Syafi'i wal jumhur. Maka alat yang dipegang ini, barang jaminan ini mestilah dipegang, tidak jadi ar-rahnu. Ar-rahnu ni dia kena barang yang dipegang, barang yang ada harga. Tidak terjadinya ar-rahnu melainkan illa bil qabdi, melainkan setelah bil qabdi, dipegang barang jaminan itu. Seperti mana disebut oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i dan juga mazhab jumhur. Maka la budda an yakuna ar-rahn maqbudan, tidak dapat tidak barang jaminan itu mestilah maqbudan, dipegang fi yadil al-murtahin, pada tangan orang yang murtahin, orang yang memberi hutang tadi, orang yang memberi pinjam hutang tadi, maka barang jaminan itu dipegang oleh orang yang memberi hutang itu, yang namanya al-murtahin. Ar-rahin, orang yang buat hutang. Dia ni berhutang dengan orang, dia buat hutang lah, dia berhutang dengan orang, maka dia bagi barang jaminan itu kepada al-murtahin. Al-murtahin tu dia pegang barang jaminan, sehinggalah barang jaminan itu duduk di tangannya, sehinggalah orang yang berhutang dengan dia tadi bayar balik hutangnya. Kita pergi sambung sikit lagi. Saya pergi takat mana dan saja, takat masalah yang ada ni. Saya akan cuba bagi poin yang penting dalam kitab tafsir ini. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sebut tadi, dulu pun kita sebut, wa qad thabata fi sahihain. Adapun telah thabit daripada hadis Bukhari dan Muslim sahihain, an Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas ibn Malik radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudi ala 30 wasqan min sya'ir rahanaha qutan li ahlihi, wa fi riwayatin min yahudil Madinah. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Macam kita sebut tadi, Nabi SAW pun, Anas ibn Malik kata, Nabi SAW pun bila wafat, tuwfiya wa dir'uhu marhunatun, barang gadaian Nabi digadaikan kepada orang Yahudi. Ada riwayat kata Yahudi di Al-Madinatul Munawwarah, iaitulah baju besi Nabi. Allahu Akbar. Nabi SAW wafat dalam keadaan barang cagaran, barang jaminan dia pun ada lagi dekat orang Yahudi. Ya Allah, nanti tengok Nabi SAW sendiri nak cukupkan keperluan baginda Nabi SAW sendiri. Baginda pun ada hutang, dan barang cagaran baginda, barang jaminan baginda dengan orang Yahudi, hutang dengan Yahudi nak mencukupkan makanan untuk ahli keluarga baginda Nabi SAW, sehingga Nabi SAW sendiri pun wafat dalam keadaan barang jaminan baginda SAW, iaitulah baju besi baginda. Baju besi baginda duduk dekat orang Yahudi lagi. Allahu Akbar. Bila kita baca kisah Nabi SAW, macam itulah keadaan Nabi SAW dalam keadaan wafat. Walaupun baginda SAW kalau dia nak bukit Uhud jadi emas pun Nabi nak. Kalau Nabi nak harta kekayaan yang begitu banyak, kesenangan bermewah-mewah, Nabi pun nak boleh minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi Nabi SAW itulah hal kehidupan Nabi. Kenapa? Kerana Nabi SAW nak menunjukkan contoh tauladan kepada umat ini. Nabi contoh tauladan kepada orang yang susah, orang yang nak berhutang. Nabi juga contoh tauladan kepada orang yang ada harta, orang yang duit banyak. Nabi juga orang yang dermawan, orang yang pemurah dengan harta benda yang Nabi ada, Nabi bagi dekat orang.
Itulah contoh tauladan Nabi SAW. Kenapa Nabi pilih kehidupan yang begitu? Dalam keadaan Nabi SAW kalau nak apa saja, dalam keadaan Nabi SAW dosa-dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kehidupan baginda Nabi SAW begitu. Kerana apa? Kerana Nabi SAW nak menjadi tauladan kepada seluruh umat, kepada seluruh lapisan masyarakat. Orang kaya pun kena ambil contoh teladan daripada Nabi. Orang miskin pun kena ambil contoh teladan daripada Nabi. Pemimpin besar negara, raja pun kena ambil contoh teladan daripada Nabi SAW. Seorang ketua keluarga, seorang suami, seorang lelaki, orang perempuan pun kena ambil contoh teladan daripada Nabi SAW. Tak kiralah kita ni atas status apa pun. Semua daripada kita umat Islam dan umat manusia keseluruhannya sudah tentulah kena mengambil contoh teladan Nabi daripada Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa qawluhu fa in amina ba'dukum ba'dan falyuaddi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat ini, rawa Ibn Abi Hatim bi isnadin jayyid, dengan sanad yang jayyid, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu qala hadhihi al-ayatu nasakhat ma qablaha. Ayat inilah yang telah menasakhkan, telah memansukhkan ayat sebelum tadi. Ayat sebelum tadi, ayat hutang yang panjang, satu muka surat tu kan Allah Ta'ala suruh tulis. Allah Ta'ala suruh datangkan 2 saksi. Tapi kalau kita tak tulis pun, boleh juga. Kerana hukum dia sunnah, kerana hukumnya tidak wajib. Tetapi kita mestilah ada orang yang dipercayai. Wa qala Sya'bi, idza tumina ba'dukum ba'dan fala ba'sa alla taktubu aw la tashhidu. Kata Asy-Sya'bi dalam tafsir Ibn Kathir, kalaulah seseorang itu dipercayai, macam mana Quran kata, fa in amina ba'dukum, tetapi jika sebahagian daripada kamu mempercayai sebahagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanah dia. Kalau kita pun orang yang amanah, orang yang baik, orang yang jurus, orang yang lurus, orang yang baik, betul. Kita berhutang pun dengan orang yang baik, sama-sama orang yang ada amanah, sama-sama orang yang baik, sama-sama orang yang jujur, amanah, maka tak tulis pun tak apa. Kita saling percayai, mempercayai. Maka kata ulama tafsir, kalaulah sebahagian kamu dan sebahagian yang lain saling mempercayai dan bersifat amanah, fala ba'sa alla taktubu, maka tak menjadi masalah. Tak apalah kalau tak tulis pun. Aula tashhidu, ataupun tak ada saksi pun tak apa. Kemudian Allah Ta'ala kata, wa qawluhu wal yattaqillaha rabbah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah Ta'ala. Yakni orang yang pegang barang jaminan, orang yang murtahin. Orang murtahin dia pegang barang jaminan, dia kena amanah, dia kena pegang betul-betul barang jaminan tu, dia kena bersifat amanah, sehinggalah orang yang berhutang dengan dia tadi bagi balik duit hutang dalam tempoh masa yang telah ditetapkan, dia bagi balik duit hutang tu kat dia. Maka orang yang pegang barang jaminan itu, orang yang pegang nama dia Al-Murtahin itu, dia kena bersifat amanah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi SAW kata dalam hadis yang sahih, alal yadi ma akhadat hatta tuaddiyah, hendaklah atas penerima, orang yang bertanggungjawab, orang yang pegang barang jaminan itu, atas yang dia ambilnya itu sehingga dikembalikan balik barang hutang-hutangnya itu, hutang yang dia orang hutang dekat dia, sehinggalah barang hutang itu dikembalikan balik kepada dia. Maka dalam masa tempoh itu dia kena menjadi orang yang amanah, pegang betul-betul barang itu, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi, wala taktumus syahadah, dan hendaklah jangan kamu menyembunyikan kesaksian, kerana barang siapa menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya adalah hati yang kotor. Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh, kerana itulah kita jangan menyembunyikan kesaksian. Kalau kita menjadi orang yang saksi, kita jadi saksi kepada sesuatu benda, tak kira lah saksi apa, tak semestinya saksi dalam hutang piutang ni, dalam ayat ni sebab kita sebut tentang hutang piutang. Dalam benda apa saja kita jadi saksi, dalam kes-kes di mahkamah, kalau kita menjadi saksi, maka kita jangan menyembunyikan kesaksian. Kalau kita jadi orang yang
menyaksikan sesuatu kejadian, contohnya kejadian aksiden di tengah jalan. Kita orang yang saksi, polis mahkamah panggil, siapa yang boleh jadi saksi? Kita pun ada di tempat kejadian, kita pergi, kita tak sembunyikan saksi. Maka ulama tafsir kata, wala tukhfuha wala taghluha, jangan sembunyikan kesaksian kamu dalam perkara-perkara yang benar dan jangan kamu melampau. Maka kalau kita ni orang yang menjadi saksi palsu, ia merupakan satu perkara yang dosa yang besar. Saksi palsu pun dosa besar. Sembunyi saksi pun dosa besar juga. Kita ni orang yang ada di tempat kejadian. Kita boleh jadi saksi di mahkamah dalam apa-apa kes pun. Janganlah kita menyembunyikan saksi. Macam-macam kes lah di mahkamah tu kan. Macam-macam. Kes sivil, kes syariah. Dan kita ni orang yang boleh jadi saksi. Kita ni ada di tempat kejadian. Sesuatu benda, sesuatu kes. Maka jangan kita sembunyikan saksi. Dua ini adalah perkara yang menjadi dosa besar. Orang yang menyembunyikan kesaksian, dia boleh jadi saksi tapi dia sembunyi. Dan orang yang menjadi saksi palsu, dia tak boleh jadi saksi. Dia bukan orang yang sepatutnya jadi saksi, tiba-tiba dia nak jadi saksi palsu. Juga ialah dosa yang besar. Syahadatu zur minal kabair wa kitmuha kadzalik. Orang yang menjadi saksi palsu, syahadatu zur. Jangan kita terima syahadatu zur, saksi yang palsu. Kerana saksi yang palsu min akbaril kabair, daripada dosa-dosa besar. Wa kitmuha kadzalik. Begitu juga orang yang menyembunyikan kesaksian juga adalah daripada dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Wallahu bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu sembunyikan. Demikianlah tafsir bagi ayat 283. Jadi petang ni tuan-tuan kita dan baca tafsir untuk ayat 283 jelah. Tak ada nak habis ayat yang berikutnya. Jadi saya ingat saya nak baca satu apa maksud gadai. Sikit lagi saya nak ambil, kemudian saya nak berhenti. Sebab gadaian tu saya tak baca maksud ni. Maksud gadai ialah, adapun maksud gadaian ar-rahnu dari sudut syarak ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia boleh mengambil sebahagian manfaat barangnya itu. Demikianlah yang disebut oleh ulama-ulama di dalam memberikan takrif barang gadaian ar-rahnu di dalam bab ar-rahnu. Maka barang gadaian ini, ar-rahnu ni barang gadaian. Barang gadaian ni ialah barang yang berharga. Barang tu mesti barang yang berharga. Nilai dia di sisi kita dan di sisi orang lain. Tak semestinya barang gadaian itu sama nilai dia dengan apa yang kita hutang. Kita berhutang dengan orang berapa ribu. Kemudian kita bagi barang gadaian sebagai jaminan untuk kita bayar balik barang tu. Tak semestilah barang gadaian itu sama harga dia. Yang penting barang gadaian itu ialah barang yang berharga, yang kita pun nak balik. Seperti jam ke yang mahal, cincin ke emas ke apa-apa barang, kereta ke motor ke, kita duit tak ada nak pinjam duit ke orang, kita bagilah barang-barang yang kita rasa barang tu bernilai dan kita pun nak balik barang tu, bagi dekat al-murtahin. Maka di sana ada 3 istilah yang penting kita nak kena tahu dalam bab ar-rahn. Pertama ar-rahin. Ar-rahin ni ialah orang yang pinjam duit. Dia orang yang asal yang pegang barang jaminan tu. Dia pinjam duit dekat orang, kemudian dia pinjam duit dekat orang, barang jaminan dia jadikan barang jaminan itu bagi dekat al-murtahin. Orang yang dipinjam duit tu nama dia al-murtahin, dan al-murtahin tu dia kena pegang betul-betul dengan penuh amanah seperti mana disebut dalam al-Quran tadi. Dia kena pegang, jaga betul-betul barang tu sehinggalah orang yang bagi hutang tadi ni bayar semula hutang dekat dia. Kemudian barang yang dipegang itu, barang jaminan itulah yang dinamakan sebagai ar-rahnu. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit sebanyak kefahaman agama kepada kita, dalam kita memudahkan urusan orang nak pinjam ni kita, terutamanya dalam suasana ni mungkin ada orang yang tak cukup duit, dia nak pinjam duit dekat kita, nak belanja tak cukup, tambah lagi kerajaan dia tambah lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita nak kena berkurang ni, perintah pergerakan kawalan pergerakan ni tambah lagi 2 minggu. Dalam keadaan ni orang yang kerja harian, kerja makan, kerja kedai makan, kerja
yang dapat gaji harian ni, mungkin dia tak ada duit simpanan yang cukup. Dia nak pinjam hutang dekat orang yang ada duit. Maka orang yang ada duit banyak tu, kalau dia mampu, dia bagi memudahkan urusan orang yang nak pinjam. Maka itu adalah sunnah yang cukup besar dan pahala yang besar. Dan salah satu daripada jalan untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat setakat itu sajalah penyampaian kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat sedikit sebanyak kefahaman dalam diri kita, dalam kita mempraktikkan pengurusan hutang piutang dalam kehidupan kita. Maka itulah jalan yang telah ditunjuk ajarkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dan telah diterangkan oleh ulama-ulama fiqh kepada kita semua daripada berlandaskan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di dalam bab apa yang kita ceritakan sepanjang 2 kali pertemuan ini berkenaan dengan ayat hutang, dan pada hari ini kita cerita tentang bab ar-rahnu, bab barang gadaian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita semua dan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Saya terima kasih banyak kepada tuan-tuan sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Mohon maaf kalau ada tersalah, tersilap, dan terima kasih banyak sekali lagi kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Perlis kerana menyelaraskan program program Perlis Mengaji ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita semua dan merahmati kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli baiti وأزواجه وذريته وعلى إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين.